Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita bertemu kembali dalam sesi kedua webinar Kebangsaan Pendidikan Pintar dan Berbakat. Majlis diteruskan dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Aliza binti Alias yang bertajuk Pelajar Pintar dan Berbakat Over Excitability, Implikasi dan Intervensi. Dengan ini, saya menjemput Puan Endang Pertiwi binti Saidi sebagai moderator untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Ain selaku pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Teruka Cipta Bitara kepada semua. Terima kasih kerana sudi menonton slot pertama pada petang ini dalam webinar Kebangsaan Pendidikan Pintar dan Berbakat bersama saya, Puan Endang Pertiwi binti Saidi selaku moderator anda. Hari ini bersama saya ialah seorang pakar dalam bidang pendidikan khas untuk membincangkan satu topik yang berkaitan dengan pendidikan pintar dan berbakat, iaitu overexcitability, implikasi dan intervensi. Sebelum saya memulakan sesi webinar ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel yang sudi bersama-sama kami dalam slot perkongsian pada petang ini. Untuk makluman semua, ahli panel ini merupakan seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan khas yang telah berkhidmat selama 28 tahun di UKM. Beliau telah mendapat PhD dalam bidang pendidikan khas di UKM pada tahun 2014 dan memegang jawatan sebagai penyelaras makmal autism dari tahun 2014 sehingga 31 Disember tahun 2021. Sebagai seorang yang komited terhadap kerjanya, beliau telah memenangi beberapa pingat dalam pertandingan inovasi. Antaranya, yang terkini beliau telah menerima 2 pingat emas dan 1 pingat perak beserta Best Video dalam International Innovation in Teaching and Learning tahun 2021. Beliau juga telah dianugerahkan dengan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Fakulti Pendidikan UKM pada tahun 2016. Orang yang dimasukkan tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Aliza binti Alias. Terima kasih Dr. Aliza. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat sebab berada di sini. Suka semangat Doktor. Hari ini kita bersama-sama dalam slot pada petang ini ya Doktor. Ya, Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey Doktor, apabila bercakap tentang topik kita iaitu overexcitability ataupun dikenal sebagai OE, ramai orang di luar sana mungkin tertanya-tanya, apakah maksud OE itu sebenarnya? Dalam slot perkongsian pada waktu pagi tadi, ada juga disebut bahawa dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat, mereka juga menghadapi isu-isu psikologi yang salah satu daripada ini ialah OE ini, betul Doktor? Betul. Jadi mungkin Doktor boleh berikan sedikit penerangan tentang tajuk yang akan dikupas dengan lebih lanjut seperti tadi. Apakah overexcitability itu sendiri? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Puan Endang selaku moderator. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Apa khabar? Bagaimana dengan darjah kemengantukan anda petang ini? Masih segar lagi Doktor untuk meneruskan ilmu pada petang ini. Harap-harapnya bersama saya lah. Jangan ada pula yang tersengguk-sengguk ya. Okey, untuk menjawab soalan moderator, saya akan share. Sebab kalau tak ada visual ni kan rasa macam tak best kan, tengok muka saya je. Boleh Doktor, silakan. Okey. Right. So nampak tak slide saya yang sangat sempoi ni? Boleh nampak Doktor. Alright. Okay, kalau bandingkan dengan slide pagi tadi tu rasa kecil je saya ni kan, tak berapa nak kreatif. Niat sebenarnya ada nak kreatif, nak guna Canva lah kononnya. Tapi sebab yelah kan kesuntukan masa kan. Jadi kita apa yang ada je lah. Yang penting ada UKM kat atas tu, ada Universiti Watan kat atas tu dan ada juga Fakulti Pendidikan. Okey, bagi menjawab soalan ya, apa dia sebenarnya overexcitability ni? Jadi saya menggunakan bahasa Melayu, keterujaan luar biasa. Nak sebut overexcitability ni tergulung-gulung lidah. Itu yang tiba-tiba keluar OE. Orang tanya OE tu apa kan? Ya, sebab nak ringkas. Bukannya EO tu kan yang apa? Okey, bukannya EO, OE. Okey, so apa dia keterujaan luar biasa yang saya gunakan istilah ni untuk menggambarkan apa itu overexcitability. So asalnya
sebelum saya menggunakan ketujuan luar biasa ni, saya menghadapi masalah lah nak terjemah ni sebab saya memang mengkaji tentang over excitability ni. Jadi bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, mula-mula dulu saya gunakan keterujaan melampau. Betul, benar lah bunyinya kan, melampau kan macam negatif je kan. Ada pula keterujaan apa, beberapa lagi lah saya tak ingat dah lama dah kan. Jadi saya rasa istilah yang paling sesuai lah setakat ini keterujaan luar biasa. So apa dia? Jadi sebelum kita menjawab tu, saya nak tanya soalan lah kepada audience yang ada bersama kita pagi ini. Pagi pula, petang tu lah, terlebih makan tengah hari tadi, pagi petang pun dah tak boleh dah. Okay, so cuba jawab soalan ni. Adakah ia anda ataupun bukan? Okay, soalan pertama. Adakah anda yang jenis tak boleh duduk diam? Duduk je lepas tu nak jalan-jalan. Duduk je tu nak jalan-jalan. Macam panas sangatlah kerusi tu. Ada tak? Yang jawab ya. Okay, lepas tu kita tengok soalan kedua. Adakah anda terkesima apabila menatap sebuah lukisan sampai mengalirkan air mata? Ada? Ataupun bila dengar lagu tu kan tersentuh di hati? Ada tak? Kalau ada tu dah macam ada ciri-ciri ketujuan luar biasa lah. Okay? Ataupun ciri-ciri OE tu. Okay, soalan ketiga. Adakah anda tak boleh berpisah dengan bantal busuk anda? Okay, sekarang baik mengaku. Siapa yang ada bantal busuk? Siapa yang ada bantal busuk ni? Sehingga sekarang umur dah 30-40 tahun ni masih ada lagi bantal busuk. Kenapa tak boleh berpisah dengan bantal busuk anda ni, Or? Nama pun dah bantal busuk tapi masih lagi nak melekat-lekat dengan bantal busuk tu bila nak tidur. Okey, soalan keempat. Adakah anda merasa sedih apabila seekor kucing mati? Tadi Dr. Rolinda dah cerita pasal kucing mati tadi kan. So adakah anda merasa sedih kalau melihat, saya tukarlah sikit. Adakah anda merasa sedih apabila melihat pokok ditebang? Kes banjir itu kan, pembalakan. Adakah anda merasa sedih yang anda rasa anda perlu berbuat sesuatu sebab disebabkan hutan hutan ditebang sewenang-wenangnya. Kemudian adakah anda sentiasa nak menang? Ada tak? Ini orang perempuan ni kalau bergaduh ni mesti menang. Terbiasa lah kan? Ataupun rasa betul aja orang lain dia salah. Okey? Dan soalan terakhir, adakah anda selalu berangan bila bosan? Ini semua orang lah kot, tapi tahap anda berangan tu akan menentukan sama ada anda ni ada ciri-ciri keterujaan luar biasa ataupun tidak. Okay, so soalan-soalan ni macam mana? Ada yang rasa macam sangat betul ataupun sikit-sikit aja. Tadi ada dekat chat kata 50-50 juga. Tak berani ni. Dr. Rolinda ni suka berangan ni. Saya pun kadang-kadang suka berangan tu. Macam mana doktor? Tu kita akan tengok pula berangan macam mana ni. Adakah berangan sampai keluar air liuk? Tak ada kan? Okay. So basically kalau kita nak cerita tentang ketujuan luar biasa ni kan, saya tak naklah baca apa Dabrowski cakap ataupun Pajkowski cakap ni. Sebab apa yang saya boleh rumuskan ketujuan luar biasa ni kadang-kadang dia datang daripada dalaman kita. Dan dia berkait rapat dengan emosi kita. Sebab emosi kita ni yang mendorong keluarnya tingkah laku yang ekstrim ni. Macam Dabrowski kata keresahan. Kadang-kadang bila kita resah, kita buat sesuatu tindakan yang boleh kita katakan itulah ciri ketujuan luar biasa. Okey, dia bergantung kepada sistem saraf kita. Sistem saraf kita. Jadi ada orang relax aja, nampak ular, relax je. Tak boleh buat, macam tak ada apa-apa. Ada orang nampak ular, lintah pukang lagi. Jadi maknanya sistem saraf kita ni unik. Okay, perasaan kita ini unik. Itu sebabnya kita kadang-kadang mempamerkan tingkah laku yang berbeza bila kita rasa stres. Dan Pajkowski cakap kecenderungan tu, dalaman ni. Kecenderungan dalaman ni kadang-kadang ini yang buat orang berjaya ya. Bila dia gagal, bila dia kecewa, dia akan bangkit semula. Itu yang positif. Yang tak bangkit semula tu yang negatif. So kita cerita yang positif dulu. So kecenderungan dalam yang mendorong. So tingkah laku ni intens. Intens ni maknanya mendalam. Okay? Rangsangan ni datang daripada luar. Persekitaran ada, bau minyak wangi ada, dalaman rasa sedih, rasa gembira. Dia ada banyak rangsangan ni. Dan rangsangan ni memberi kesan yang berbeza juga. Okay? Kepada individu. So nanti kita tengok kita ni kan, kita ni ada ciri-ciri ke tidak kan. Lepas tu kita ni pintar ke tidak. Oh takut dengar ni.
Right, okay, kita tengok. Okay, so selalunya bila saya cerita pasal keterujaan luar biasa, saya akan kenal tak kita punya pakcik ni? Siapa ni? Mr. Bean. Mr. Bean. Sebab kalau saya menonton Mr. Bean dulu ya, sebelum saya mengkaji tentang keterujaan luar biasa, saya rasa Mr. Bean ni orang yang datang daripada planet ya. Anak saya yang cakap, saya tak perasan ya. Anak saya cakap, dia kata, "Mak, Mr. Bean ni pelik lah Mak." Kenapa? Mak tak nampak ke kalau mula-mula je siri Mr. Bean tu nampak macam spaceship, lepas tu nampak lampu tu Mr. Bean jatuh ke bawah. So dia kata, Mr. Bean ni datang daripada alien tu Mak. Okay, jadi kalau anda tengok balik ya, balik ni nanti kalau ada free-free tu tengoklah video-video kat YouTube pasal Mr. Bean tu, anda akan nampak ya tingkah laku keterujaan yang dipamerkan oleh Mr. Bean yang kita selalu gelak. Kita gelak sebab kita tahu ianya adalah satu series yang lawak, komedi kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada aspek mengapa dia jadi macam tu, tu yang kita kata Mr. Bean ni tergolong dalam karakter dia, tergolong dalam orang-orang yang pintar. Tetapi sebenarnya kan Mr. Bean ni Rowan Atkinson ni nama sebenarnya dia memang pintar ya. Dia ada graduan kalau tak silap saya tak tahulah Oxford ataupun Cambridge. Engineering kalau tak silap saya. So dia memang pintar. Dan di luar karakter dia adalah seorang yang sangat serius. Bukannya orang yang kita tengok dalam cerita tu. Okay, so keterujaan luar biasa ni dia ada 5 ya. So kenapa tiba-tiba Jackie Chan keluar ni? Kenapa Jackie Chan tiba-tiba keluar ni? Kalau kita ingat saya dah delete a few slides sebab Dr. Rolinda tadi dah perkenalkan. Okay, so kalau kita tahu Jackie Chan ni adalah seorang yang sangat hebat dalam martial art ya. Kalau kita tengok dia punya filem-filem tu berlari sana, loncat sana, berpusing sana, seolah-olah dia sangat banyak energi. Dan yang bawah ni siapa yang pernah attend ya talk saya tahun lepas juga bawah jenis pemata pintar dulu tu. Ni mesti siapa tahu ni? Ni orang Malaysia ni. Siapa ni? Ada siapa tahu? Oi, audience petang ni tak tahulah. Alam ya. Alam, kalau anda tahu Alam ni dia adalah juara pertandingan apa tu? You Think You Can Dance kalau tak silap saya. Dan Alam ni kalau anda cari dia punya biodata, dia datang daripada kampung ya. Tapi disebabkan dia mempunyai energi, mempunyai sikap daya saing tinggi, dia sanggup datang ke Kuala Lumpur dengan duit yang tak cukup tu untuk masuk pertandingan. Sebab itu yang dia target matlamat dia menari belajar sendiri ya, bukan pergi kelas mahal-mahal. Okay. So apa dia ciri-ciri keterujaan psikomotor ni? Dia sangat bertenaga macam saya cakap tadi. Ni yang tak boleh duduk diam yang saya tanya tadi. Orang yang ada OA daripada aspek psikomotor ni, dia memang daya saing yang tinggi, tak nak kalahnya. Kalau berlumba tu kalah, dia akan grumpy, dia akan sedih, dia akan marah. Dia seorang yang sangat bersemangat lah. Kita kalau ada semangat ni kan, kita mesti nak buat yang terbaik. Okey, kadang-kadang kita lihat orang yang bercakap laju ni sebenarnya itu juga salah satu ciri orang yang mempunyai keterujaan. Dan kalau kita lihat orang yang suka sukan lasak ya, terjun daripada kapal terbang, parachute, masuk dekat dalam hutan, jungle trekking, itu semua ciri-ciri keterujaan psikomotor sebab dia banyak energi. Energi ni dia perlu bebaskan, dia perlu lepaskan energi, dia tak boleh simpan, kalau tidak dia tak boleh duduk diam. Okay, and then itulah kalau dah pertuturan laju, bercakap pun tak berhenti. Ini antara ya, sebenarnya ada 3 slide tentang ciri ni. So saya ambil satu je lah antara yang kita biasa tengok. Kemudian siapa kenal ni? Anthony Bourdain ni. Okay, tadi pun Dr. Rolinda dah sentuh sikit ya tentang chef. Okay, tentang chef yang pasal sensual OE, tapi dalam bahasa Melayu ni saya gunakan istilah sensori ya, keterujaan sensori, di mana mereka mempunyai sensitivity yang sangat tinggi pada deria rasa. Bukan semua ya, kita ada 5 deria rasa
Deria rasa. Kita ada 5 deria. Deria rasa, deria dengar, lihat, lagi apa? Lupa dah saya. Bau. Bau, rasa, lagi apa? 4 baru. Dia patut ada 5 ya. Okey, dan Sherlock Holmes ni adalah seorang penyiasat yang sangat-sangat hebat lah. Dia walaupun di fiction tetapi karakter yang dibina ni sangat hebat. Dia boleh bau, dia boleh perasan benda-benda yang kecil ya, dan menjalankan penyiasatan sehingga berjaya menyelesaikan jenayah-jenayah yang berlaku lah. Okey, so secara umumnya ketujuan sensori ni kepekaan diri yang sangat tinggi. Kalau anda tengok kalau tengok dekat dalam Mr. Bean tu, kalau anda perasan masa dia nak lalu di aisles di lorong menjual minyak wangi, anda perasan, kalau anda tak ingat balik nanti anda cari, dia seolah deria bau dia tu sangat kuat sangat kuat bagi hidung dia sehingga dia merasakan bau wangian ni seperti peluru-peluru yang bersempang siur masa peperangan. Sampai dia kena meniarap untuk melepasi lorong orang tempat jual minyak wangi. Okey, jadi maksudnya ada yang mempunyai sensitiviti yang tinggi sehingga dia merasakan itu satu benda yang negatif, tetapi kita boleh ambil yang positif seperti dia rasa yang jadi chef tu dia rasa macam kalau kita lah hopefully kita dapat beraya bulan 5 bulan 4 bulan 5 dan juga yang nak balik raya Cina ni kan, itu dah ada Taipuseng, Deepavali semua kan. Jadi kita sekarang ni macam termimpi-mimpi lah, terngidam-ngidam masakan-masakan apa kata orang tu yang sedap-sedap di pagi raya kan. Jadi berapa orang di antara anda ni kalau makan tak kira lah rendang ke apa ke, boleh tahulah dia tak masukkan halia lah ataupun ada lengkuas lah kat dalam kuah kacang ni. Berapa orang yang ada sense macam tu? Ke main belasah aja sebab sedap sangat? Okay, kalau anda kata makan ni sedap, maksudnya anda tak adalah mempunyai deria sensori yang sangat tinggi pada lidah anda sebab semua sedap kan. Ada tak orang cakap, makanan ni semua sedap. Okey, sedap tang mana? Sedap lah. Tapi kalau orang tu dia mempunyai diri rasa yang sangat sensitif, dia boleh rasa dia boleh rasa apakah bahan-bahan yang digunakan. Jadi antara ketujuan sensori ni kan, kita orang-orang yang ada ni dia akan memberikan reaksi yang mendalam terhadap objek, itulah tu kan, bantal busuk, muzik, bentuk. Kadang-kadang kan kalau you tengok collectors kan, dia nak kumpulkan teapot, tak ada teapot apa tu? Teko kan yang jual kecil-kecil tu dia beli, dia mempunyai, ataupun yang senang keychain. Betul tak? Siapa yang kumpul keychain sampai beratus-ratus tu? Lepas tu tak tahu nak buat apa. Ataupun warna, dia suka sesuatu warna yang tertentu. Jadi bau, rasa dan tekstur makanan pun dia akan memberikan kesan fizikal ya. Kadang-kadang bila kita makan aiskrim. Okey, kita makan aiskrim apa kita rasa? Kita rasa, kita makan coklat, apa kita rasa? Kita makan benda yang kita tak suka, apa kita rasa? Kan kalau macam durian, ada orang suka durian. Okey, ada orang tak suka durian. Orang yang tak suka durian cakap macam-macam. Tak best lah, bau busuk lah, geli lah, melembik. Orang yang suka durian peduli apa kan? Makan dengan nikmatnya. Okey, kemudian ada kesukaan yang mendalam terhadap rasa, bau-bauan, tekstur, bunyi-bunyian dan pemandangan. Jadi orang macam ni kan, kalau dia pergi tepi pantai, dia dengar bunyi ombak, dia rasa tenang. Kita rasa bising bunyi ombak tu, gedebush. Kan? Jangan balik, leceh lah kan. Orang yang ada sensori ni, yang saya kata dia peka terhadap pencemaran. So dia macam bau asap ke, dia rasa dia rasa macam asap rokok ke, tak boleh. Ataupun yang kotor-kotor kaki dia tu masuk bilik air ke tandas dekat R&R tu, dia rasa macam tak boleh masuk tu kan. Yang boleh masuk tu dia teruja juga tapi tak teruk sangat sebab dia lebih matlamat dia nak berurusan dulu. Ada orang dia terlampau sensitif dengan keadaan toilet, walaupun dia terasa terdesak sangat nak berurusan, dia membatalkan niat dia. Okay, now so this is ini adalah untuk melihat
Okay, melihat orang-orang yang bagi saya mempunyai keterujaan dalam imajinasi. So ini adalah pesan ni J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, and then Walt Disney yang telah membawa idea dia taman tema ya. And then juga of course lah kita ada our own Piramli, which is orang yang sangat-sangat berbakat. Okay, Rowling ni dia sebenarnya mempunyai imajinasi yang sangat-sangat tinggi. Itu sebabnya apabila dia menulis buku ni, dia meletakkan details ya dalam penulisan dia. Sebab bila dia menulis tu, dia punya angan-angan tu seolah-olah dia berada dekat dalam filem tu lah. Itu sebabnya orang yang buat filem Harry Potter ni mampu menghasilkan, merealisasikan imajinasi penulis ini. Kalau anda tengok cerita Harry Potter tu kan, secara detailnya makhluk-makhluk yang ada kat dalam tu, kereta api, castle, semua tu boleh dilaksanakan sebab penulis dia telah menjelaskan dengan sangat detail ya, sangat detail dalam buku dia. So maknanya masa dia, kalau anda cari ya, ada video mengenai biodata dia ya, ada kisah hidup dia. So masa dia menulis tu, dia seolah-olah absorb dekat dalam hutan bersama-sama dengan Harry Potter. Okay, Walt Disney ni dia pernah memohon untuk pinjaman bank nak buka taman tema. Tapi banyak bank tolak sebab dia kata taman tema ni merugikan. Dia kata tak ada orang dewasa nak pergi taman tema ni. Taman tema ni kanak-kanak aja yang suka. Tetapi Walt Disney ni dia punya objektif kan, dia cakap memanglah taman tema ni adult tak pergi, tetapi kanak-kanak yang suka ni kan, dia akan bawa siapa pergi? Dia akan bawa parents pergi. Yang belanja siapa? Parents. Jadi saya tak ingat, saya dah lupa entah bank yang tak keberapa entah yang akhirnya bersetuju untuk memberi pinjaman dan dapatlah Disneyland, dan sekarang ni ada banyak Disneyland di seluruh negara. So this person juga imajinasi dia sangat tinggi ya, sebab dia boleh menghasilkan Mickey Mouse, Donald Duck, whatsoever lah, Goofy semua, all those character. Okay, dan of course kita ada arwah Tan Sri Piramli ni ya. Kalau kita tengok filem-filem dia, ada orang kata filem-filem dia ni banyak yang menggambarkan masa depan, masa kini. Dan dia sangat talented ya. Sangat talented, boleh bermain muzik, mencipta lagu semua kan, berlakon. Yes, kan, macam-macam lah. Saya rasa tak ada orang lagi boleh menandingi dia lah setakat ini. Even sekarang pun doktor, macam Tan Sri Piramli punya filem-filem pun masih ditayangkan yang kita tak rasa muak nak tengok. Tak muak. Anak saya boleh hafal dialog dia semua kan. Ya. Saya rasa saya macam masih berada lagi dalam dunia tu. Betul. Sama kanak-kanak tu saya masih boleh hafal lagi dialog-dialog tu. Memang dialog-dialog tu dia tak payah tengok. Dia dengar muzik aja dah masuk teng teng teng. Ada dah tahu dah apa yang akan. Betul. Okay, so imajinasi ni pula kan memang ada dalam kalangan anak-anak yang talented ya dalam seni, boleh berkarya. Ini yang saya kata berangan, berfantasi, berimajinasi ni, ini adalah satu ciri yang sangat-sangat kreatif ya, mendorong kreativiti seseorang. Okey, kemudian internet saya tak stabil katanya kat sini. And then macam saya kata tadi lah, menulis dengan menggambarkan sesuatu dengan terperinci, boleh berpuisi. Kita ni boleh tak menulis sajak dalam masa 30 minit? Boleh tak? Orang yang talented ni 5 minit tu dia dah dapat dah. Dah dapat buat sajak dah. Yang penting sebenarnya kita kena raikanlah. Kita janganlah marah si berangan je, tak. Sebenarnya itu kita akan bincang lebih lanjut lah. Right, kemudian kita ada Albert Einstein ni dengan Dr. Amalina Baki. So meaning that kita akan bercerita tentang keterujaan intelek. Okey, intelek di sini bukannya intelek akademik. Okey, bukan intelek akademik, dia lebih kepada proses. So kalau anda tengok poster gambar Einstein ni, dia kata kat sini atas, nampak ni, I have no special talents. Dia mengaku dia tak ada bakat apa-apa yang istimewa pun. Dia hanyalah seorang yang curious tentang persekitaran, passionately curious. Okey, masa dia kecil-kecil,
orang kata dia bodoh tau. Dia tergolong dalam golongan learning disabilities. Okay, masa dia kecil-kecil. And then dia temui this E equal MC squared ni kan. Dan orang tiba-tiba kata dia tu genius. Okay, so proses pemikiran dia sampai menghasilkan satu formula sehingga diguna pakai yang sangat penting hingga hari ini menunjukkan dia seorang yang gifted. In fact, dia punya IQ tu lebih daripada 180 gitu. Okay, Dr. Amalina Bakri ni seorang kenal dia. Okay, walaupun dia cemerlang dalam akademik ya dengan 17 A1, anda ingat keupayaan dia mencapai 17 A1 ni calang-calang ke? Okay, kalau tadi saya tengok dekat teaser ada seorang pelajar tu dia kata kawan dia relax saja. Lepas tu Tidur exam je. tidur je. Saya ada kawan macam tu kan. Lepas tu ambil exam dapat A. Kita ni tunggu terbaliklah study kan. Nak dapat A tu pun macam sangkut nafas kan. So actually dia memang daripada segi akademik dia sangat bagus, tetapi proses dia untuk mendapatkan 17 A tu. Proses pemikiran dia tu. Okay. So ni 10 doktor pakar pelatih terbaik. Surgical pelatih. Okay, so ni antara keterujaan intelek. So curiosity yang sangat tinggi. Memang kalau you minat membaca, dia tak baca pun yang bahan-bahan yang biasa-biasa ni ya, dia level tinggi-tinggi. Mungkin baca ensiklopedia, mungkin bahan macam tu. Itu bawa hulu kilir kan, cerita pasal kuantum lah apa benda semua kan. Kami ada pelajar seperti itu, doktor. Memang ada. Itu Otaknya sebabnya macam ensiklopedia, macam komputer. Sebab jenis pintar tu memang ada untuk anak-anak pintar. Lepas tu kan budak-budak ni, murid-murid ni atau anak-anak ni kan, dia kalau ada problems ke masalah ke apa, dia akan selesaikan sampai berjaya. Dan dia tak kira berapa masa lama ambil pun dia akan usaha sampai berjaya. Lepas tu kalau dia tanya soalan ya, mungkin cikgu-cikgu dekat jenis pintar tu kan berpeluh-peluh juga kan. Soalan mencabar-cabar, cikgu pun tak sempat baca. Cikgu tak sempat baca lagi dia dah tanya. Lepas tu cikgu bagi jawapan yang dia paling tak suka. Tak apa, nanti minggu depan cikgu bagi jawapan. Tak sabar dia. Itu memang jawapan yang anak-anak pintar ni tidak suka sangat. Okay, kalau dia buat kerja sangat teliti, sangat terperinci, dan dia sukalah kaji teori analisis ni semua. Sukalah sangat. Kita ni malas kan? Malas nak fikir kan? Asal lepas okey, dia tak. Jadi sebab itulah mereka ni dalam kalangan dipanggil keterujaan intelek ni bukan sebab dia boleh dapat A banyak-banyak, tapi lebih kepada proses pemikiran dia tu pada level yang lebih tinggi daripada rakan sebaya. Okey, ni kenal tak ni? Okey, late Steve Owen tak silap saya. Dia meninggal sebab kena faham buaya. Bukan. Itu ada ciri-ciri keterujaan tu. Soalan tak habis lagi dah tanya. Okey, dia meninggal dunia sebab kalau tak silap saya masa dia berenang tu, ikan pari tu mungkin rasa threatened, so telah mencucuk dia dengan ekor dia yang beracun tu. Okay, so Owen ni both parents dia kedua-duanya adalah environmentalist, jadi turun dekat dia. Anak-anak dia pun, isteri dia pun, anak-anak dia pun memang yang sayang binatang lah. Kenapa saya letak dia untuk dijadikan contoh keterujaan emosi? Sebab kalau anda melihat ya video-video dia, apa nama dia punya series tu, dokumentari tu, National Geography apa nama? Crocodile Hunter. Ya, Crocodile Hunter. Crocodile Hunter. Cuba makan buaya sebab saya tengok siri tu. Dia bukan memburu buaya. Tapi cuba anda tengok bagaimana dia menceritakan tentang sesuatu binatang tu. Seolah-olah binatang tu kekasih dia, buah hati dia, dengan penuh perasaan. Dia menyatakan, kita tengok buaya tu macam satu binatang yang ganas. Dia cakap buaya tu very beautiful, macam-macam lah. Adjektif yang digunakan tu macam kita gunakan untuk orang yang kita sayangi. Macam tu lah kasih sayang dia terhadap binatang. Deep, sangat deep. Very deep.
Kalaulah dia sayang manusia macam tu juga. Okay. So, karakter yang kedua ni adalah Linus ya. Dalam dia saya comic strip ya, dalam NST dulu, Charlie Brown. So Linus ni dia ada dia punya security blanket ni lah. Kita nak panggil bantal busuk tak, mungkin kita panggil selimut busuk lah kot. Okay, so ada beberapa comic strip yang siapa yang nakal tu, Lucy ambil dia punya security blanket ni, buanglah apa kan, dan bagaimana dia begitu gelisah untuk mendapatkan kembali dia punya security blanket. Dia panggil orang putih panggil security blanket ya. Nampak macam comel kan, blanket keselamatan, selimut keselamatan ataupun kain keselamatan. Bukan keselamatan, rasa macam safe. Susah betul nak cari perkataan dalam bahasa Melayu ni. Dia tak kena dia punya maksud tu. Kita orang Melayu panggil apa? Bantal busuk. Sebab dibawa ke mana-mana. So Hana kata sama macam bantal busuk. Memang sebenarnya bantal busuk pun dalam Safety pillow lah doktor. Ya? Tak Rizal, safety pillow. Safety pillow, tapi macam tak kena safety pillow kan kalau kita gunakan Kalau smelly pillow, tak sedap pula dengar. Betul lah tu. Semua tak kena kan. Okay. So basically dalam ketajakan emosi ni lebih kepada emosi. Kalau macam yang Linus tadi tu dia overlap dengan emosi dan juga attachment ya, attachment. Jadi ketajakan emosi ni dia bila dia attach tu, hubungan ke dengan bantal peluk ke, dengan bantal busuk ke, dengan barang permainan, dengan baju ke, ada tak macam kita sayang tudung kita dah koyak rabak pun kita sayang juga kan. Masih nak pakai lagi. Nak pakai juga lagi. Dia sangat intens ya, sangat tinggi. Dia tak boleh ya. Contohnya pakai baju tidur kan, baju tidur ada serta anak ni dia pakai baju tidur tu sampailah baju tidur tu seluar dia sampai kat lutut. Dah kan? senting. Dah senting kan. So kalau macam baju tu ditinggalkan tak boleh nak tidur. Dia attachment dia kan, sangkutan emosi ya. Yang ada kalanya keterujaan emosi ni akan membawa kepada apa kata orang tu outcome yang negatif. Sebab you sangat attach kepada barang tu, so bila barang tu tak ada, you macam lost. Jadi di sinilah nanti peranan kaunselor, guru kena membantu, sebab kalau kita melihat daripada aspek pelajar-pelajar, mereka masih lagi perlu bimbingan kita. Okay, so menunjukkan empati yang mendalam macam tadi kucing mati lah kan. Yang dulu saya ada berkongsi, saya cerita balik lah sebab tak semua orang itu kan, pasal seorang kawan saya ni, anak dia menyelamatkan ya, beli, dia pergi kat pet shop, beli ikan yang kecil-kecil tu, asalnya nak beli makanan kucing. Dia pun kerja dia menyelamatkan kucing je kan. Lepas tu pergi kat pet shop nak beli makanan kucing, dia nampak ikan kecil-kecil tu. Lepas tu dia nampak abang dekat kedai pet shop tu ambil ikan kecil-kecil tu masuk dekat dalam akuarium. Rupanya ikan tu adalah makanan bagi ikan yang besar-besar yang dia bela tu. So apa yang berlaku, dia minta mak dia beli ikan tu. Beli ikan yang kecil-kecil tu, letak kat rumah. Jadi bila orang datang, kenapa beli ikan tak lawa letak kat akuarium ni? Kan? Patutnya dia ikan mah ke ikan apa tak? So mak dia kena explain, sebab nak selamatkan daripada menjadi makanan. So ada di antara anak-anak yang mempunyai ciri keterjaan yang sangat tinggi ni kan, sampai jadi apa kata orang tu vegetarian, tak makan ayam, tak makan daging, telur pun ada yang tak makan sebab like the ayam ke itik datang daripada telur. Okay, so kasih sayang yang mendalam lah kepada haiwan, kepada barang. Okay, and then sometimes sebab terlampau sangat lah keterujaan dia ni kan, dia boleh sakit perut, dia boleh berpeluh, dia boleh ada muka merah, macam temperature naik. Itu bila sebab emosi ni kadang-kadang dia mengganggu kita punya chemicals balance dalam badan kita. Okay, right, Enda? Jadi doktor, kalau macam doktor kata tadi lah, dia aku boleh memberi kesan, adakah sebenarnya ini bagus ataupun tak bagus, ataupun dia adakah dia satu kelebihan ataupun boleh dianggap sebagai satu kekurangan? Tu dia dah siap dah tadi. Ya. Belum tanya lagi dah hati tu.
Sudah Endang bagi soalan, saya dah ready dah. So soalan dia, adakah ketujuan luar biasa ni ataupun OE, sebab dah tergeliat lidah saya nak sebut ni, kita panggil OE je lah lepas ni kan? Boleh Kelebihan doktor. atau kekurangan. So kalau kita dengar ciri-ciri tadi, ada yang sebagai kelebihan, ada yang sebagai kita boleh anggap kekurangan. Okey, kebanyakan ni tingkah laku yang dihasilkan oleh apa kata orang tu, yang anak-anak ataupun individu yang ada ciri-ciri ni, selalu kita silap lah. Kita ingatkan itu sebenarnya masalah tingkah laku, masalah mental. Sebab Dabrowski masa mula-mula dia mengkaji tentang sebelum dia apa kata orang tu menghasilkan satu teori tentang OE ni, dia sebenarnya psikiatrik dan juga doktor di ward psikiatrik ya, sakit jiwa. Dan dia dapati orang-orang kat situ, pasien-pasien kat situ tak gila pun. Cuma pandangan mereka, tingkah laku mereka tu berbeza daripada kita. Zaman-zaman dulu kalau tingkah laku tu out of the norm, dia kata itu apa? Orang gila. Itu special need. So sebenarnya dia kata orang-orang yang landed ya, yang in the end up dekat asylum ke, dekat psychiatric ward ni sebenarnya orang-orang yang talented and gifted, because the way they look at world lain daripada kita. Okay, so senang je cakap masalah mental, lepas tu dia bagi apa? Dia bagi letterhead kan, dia zapnya, lepas tu terus jadi apa kata orang tu, jadi macam zombie pula kan, sebab bila otak dah kena letterhead tu kan. And then because dia orang tu sangat open ya, jadi tu tingkah laku mereka marah. Sebenarnya mereka marah bukan sebab mereka nak mengamuk ke, mereka kecewa sebab orang tak faham pandangan mereka. Orang tak faham apa yang mereka ingin sampaikan sebab orang melihat dia luar daripada normal. Okay, and then ini antara beberapa perkara yang Dr. Rolinda telah touch tadi ya. Ni perfectionist ni kan. Perfectionist ni kalau nak ikutkan, kalau orang yang perfect ni, apabila dia punya kesempurnaan tu diganggu, dia boleh jadi gila ya. Dia tak boleh nampak dia tak boleh nampak benda-benda yang tak off dia punya perfectionist tu kan. Macam tu sebabnya orang yang perfectionist ni dia lambat hantar tugasan. Walaupun sebenarnya tugasan dia dah boleh dapat A+++, tapi bagi dia masih lagi ada yang kurang. So in the end dia lambat hantar tugasan. Ataupun ini kita hadapi doktor, di sini pelajar kami ada macam inilah, sebab kita rasa dia mempunyai idea yang terlampau banyak sampai dia tak landing. Jadi sebab tu dia lambat untuk nak menyiapkan tu. Tapi bila dia cakap tu laju, bila nak buat tu dia susah sikit lah, sebab dia rasa macam terlampau banyak dekat dalam otak dia tu. Itu yang mungkin kena bantu. Itulah, mungkin macam mana kalau dalam konteks macam tu, macam mana apa ni pendekatan yang boleh dilakukan tu? Kita kena ajar dia untuk apa kata orang tu, compartmentalizekan dia punya idea tu. Kemudian katalah kadang-kadang kita cakap macam ni, saya kata buka laci dalam otak you tu, simpan dalam laci-laci tu, labelkan. So hari ni nak fikir pasal apa. So finish that, lepas tu ambil yang lagi satu. Maknanya dia kena susun lah. Dia sebenarnya time management, organisation tu, sebab dia banyak sangat benda yang dia nak share tu sampai dia takut. Dia kalau satu tu kalau satu tu tak disertakan, dia rasa macam kekurangan. Ni kebosanan, kemurungan yang berpanjangan ni kan. Kalau kita bosan, kalau kita bosan kita buat apa selalunya? Kalau kita bosan kita apa? Kadang-kadang dengan muzik, kadang-kadang duduk diam-diam, berdiri dalam bilik. Kalau murung, tak nak campur orang. Jadi apabila kita bosan, kita buat perkara-perkara yang kita boleh terima. Tapi anak-anak ni kan kadang-kadang dia bosan, dia buat eksperimen dia sendiri, betul tak? Dia membahayakan. Kalau dia murung, duduk diam-diam tu macam-macam benda yang dia fikirkan. Lepas tu mood dia macam apa kata orang tu, roller coaster. Berubah-ubah. Pagi tadi sekejap okey gira-gira, lepas rehat tu tiba-tiba dah masam muka dah. Adalah something. Ini orang dewasa pun ada ni doktor. Orang dewasa pun ada moodnya kejap okey. Kejap okey. Pagi hai. Tengah hari terus bad mood.
Tapi dia tidaklah sampai apa kata menjejaskan kesejahteraan kehidupan. Dia kalau dah masuk dekat ketujaan ni, kadang-kadang dia menjejaskan kesejahteraan kehidupan seharian. Yang ni lagi satu yang paling saya takutlah, kekaguman yang tidak sihat terhadap keganasan. Kalau kita lihat sekarang ni, game-game ni banyak yang ganas-ganas. Ya, betul tu. Bukan game sahaja, kartun pun zaman-zaman dulu ya. Ada kartun yang beberapa kartun yang saya nak ban ke anak saya, tapi anak saya suka tengok tu. Tak kartun apa tu? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry tu sangat mengujakan, sangat menghiburkan. Tetapi dia paku orang tu, dia tembak orang tu, dia gelek orang. Bukan orang kan, apa? Jerry tu kan. Jerry tu pukul. So kalau kita tengokkan, ini sebenarnya keganasan. Tapi kita tak nampak daripada aspek tu, kita nampak aspek menghiburkan. Hiburan saja. Yes, yang kegaguman yang tidak sihat terhadap keganasan ni yang ada ya di luar negara, yang dia bawa senapang, bawa pistol tu kan. Dia tembak kawan-kawan dia, ataupun dia mengumpul pistol, pisau apa semua tu. Okay, and then ada yang mencuba-cuba apa tu yang dia toreh-toreh diri dia tu. Apa nama tu ya? Kelatangan tu. Self-harm. Kelat tangan tu. Dia toreh-toreh tangan dia kan. Dia dah tak rasa sakit, dia rasa tu satu kepuasan. Yes. Okay, so kebosanan, tidak upaya mengawal dan menjelaskan kenapa dia marah. Kenapa tiba-tiba dia nak mengamuk. Dia tak boleh, dia macam automatically dia nak tu yang kata mood berubah-ubah tu. Lepas tu keasyikan terhadap kematian ni, ada anak-anak ni yang bila fikir mati ni, ada ya di kalangan anak-anak kita ni kan, tak nak pergi sekolah dah, nak mengaji, nak solat je. Sebab dia kata kita boleh mati bila-bila, jadi nak bersedia untuk mati. Ada tau. So kalau kita ada kita jumpalah anak macam ni, kita kena bantu dia untuk orang kata melihat daripada perspektif kita kena terus hidup. Kita boleh mati bila-bila je kan. Tapi jangan menunggu, nak mengaji solat. Ada anak-anak kita ni macam ni. So kita menunjukkan bahawa dia punya keterujaan tu terlalu deep ya tentang kematian sampai tak nak keluar rumah. Takut, and then suka menyendiri ni kan. Ini yang sebenarnya dia menyendiri ni sebab satu, mungkin dia tak pandai berkawan. Okay. Dua, dia rasa menyemak aja berkawan dengan orang. Kan, orang tak sama tahap pemikiran dengan dia. So kalau dia buat kerja sorang-sorang, laju pun buat kan. Kalau dia buat sorang-sorang, laju je habis kerja. Kalau berkawan ni tahulah kan, ada silent partner lah. Lama-lama dia buat sorang-sorang juga kan. Jadi dia tak suka berkawan. Ini pun kita harus melihatlah supaya dia tidak membiasakan diri dia menyendiri. Sebab apa-apa juga sebenarnya kita kena ada kawan. Bila dia bersendiri ni, pergi makan seorang kan. Lepas tu bila petang-petang duduk dalam bilik seorang ataupun duduklah kat penjuru padang tu seorang, tak campur dengan orang. So bila menyendiri dia banyak, kalau sekarang ni dengan kita punya handphone ya, macam-macam benda yang dia boleh baca, yang dia boleh fikirkan. So kita jangan bagi dia menyendiri selalu. Okay. So yes. Tentang menyendiri ni kan, kadang-kadang budak ni dia ada jenis yang dia tak berkawan kerana dia tidak percaya, kerana dia hanya cari kawan yang tulen je pada dia. Kawan yang tulen, genuine. If I don't have a genuine friend, I rather have a friend. I rather be alone. Macam gitu. Adakah termasuk dalam ketujaan gitu? Ya, betul. Sebab dia menjaga emosi dia. Dia teruja dalam emosi dia, tak nak berkawan, mendalam sangat-sangat. I rather be alone. Itu tahap 5 dah tu. Itu dah tahap 5 dah tu. Sebab kenapa nak ada kawan kan? Ada ke kawan yang genuine ni? Ada ke kawan yang like yang dia nak tu, yang dia dah ada ciri-ciri tu, ada ke? Itu yang dia buat imaginary friend tu. Tu yang ada imaginary friend tu. Saya ada kawan doktor. Dia berdiri kat belakang doktor. Ya. Bersilat kita kat belakang. Ada.
So kita kena faham apa sebenarnya keterujaan ni. Jadi kalau kita lihat ya, Daniel dengan Pachowski ni dengan web ni cakap apa, dia kata ciri keterujaan ni sebenarnya ada ya kat dalam diri kita pun ada. Kita ada keterujaan, cuma keterujaan kita ni biasa-biasa je. Kita tak adalah sampai tahap nak menyendiri, tak adalah sampai tahap kita nak berguling-guling kan, nak sesuatu kan. Jadi keterujaan ni kita harus raikan, pupuk supaya individu pintar ni jadikan ia sebagai dorongan. Jadi dorongan dia untuk pergi lebih jauh dan juga mengembangkan potensi masing-masing. Jadi kita adult, cikgu kena faham. Dan kita kena ambil peluang membentuk ciri-ciri ini, ciri-ciri keterujaan ini sebagai satu apa kata orang tu, aspek kejayaan mereka. Okey, sebelum Dabrowski ni menghasilkan teori ya, teori positive integration ni, dan buku yang Dr. Linda share tu, ya dalam tu ada sebut ya, di mana ramai adult lepas dia tahu tentang over excitability ni, baru mereka rasa lega selama ni mereka tidak gila. Selama ni mereka seperti orang lain. Selama ni mereka ni adalah dalam satu kumpulan yang orang lain pun ada juga macam tu. Bukannya tersisih, bukannya pelik. Jadi maksudnya mereka sendiri mula menerima kenapa mereka macam ni. Kenapa kalau mereka nak fight for the forest sampai ikat-ikat rantai-rantai dekat batang pokok. Kan kat luar negara kan, kalau dia tak nak pokok ditebang kan, dia pergi rantai diri dia dekat pokok kan. Jadi itu sebenarnya adalah ciri keterujaan. Whichever domain or area tu, it doesn't matter. Okay? Kita tengok ada tu. Dahsyat tu. Okey, Endang. Okey doktor, kalau macam tadi doktor kata benda ni OE ni boleh berlaku kepada sesiapa saja, tak kisahlah dia pelajar pintar ke ataupun orang dewasa ke ataupun kanak-kanak. Tapi saya nak tahulah sekiranya dia berlaku dalam kalangan pelajar pintar dan berbakat berbanding pelajar-pelajar biasa, adakah implikasinya akan menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar biasa? Doktor, silakan. Implikasi tu macam soalan tergantung implikasi apa? Dia macam ni lah, kalau macam contohlah macam pelajar-pelajar ni kan dia mempunyai curiosity. Kita faham yang pelajar pintar ni mempunyai curiosity yang tinggi, dia mempunyai ciri-ciri keunikan tu yang menyebabkan dia betul-betul excited nak buat sesuatu. Kalau dia react terhadap sesuatu tu, dia macam terlampau orang kata terlampau over, macam overthinking lah, semuanya over. Adakah dia akan berbeza sekiranya OE dalam kalangan pelajar gifted ini berbanding dengan pelajar-pelajar biasa? Okey, dia kalau ikutkan kajian-kajian lepas, sekiranya anda mempunyai satu je ciri keterujaan luar biasa ni, anda adalah orang yang pintar. Tapi janganlah perasan, hari tu kan saya nangis tau tengok kucing mati. Tak ada. Ada perasan tiba-tiba pula ada perasan. Tak, sebab kita bukan mengukur kepintaran tu daripada aspek IQ. Okay. So sebenarnya kita ramai talented people dekat sini, ramai orang yang bijak-bijak kat sini. Cumanya dia tidak cemerlang, dia tidak menyerlah. Jadi kalau macam saya tanya, macam yang tadilah kucing kan, okey, ada orang ramai suka kucing. Saya tak suka kucing. Saya terus terang cakap saya tak suka kucing kan. Tapi kalau bagi makan kucing tu saya bagilah kan kat belakang-belakang tu. Tapi ada orang suka kucing yang dia kutip kucing-kucing yang tepi-tepi jalan tu, bawa pergi vet. Kucing punya medical kan, perubatan kalau you pergi hantar vet lebih mahal daripada kita. Betul. Dengan ubat kutunya, shampoo kutunya semua kan. Walaupun yang kutip tu bukanlah orang kata orang senang, tapi mereka ambil juga kan. So sebenarnya kalau you nak bezakan macam kanak-kanak pintar dengan kanak-kanak yang kita kata tipikal biasa ni kan, sebenarnya kita kena tengok anak pintar yang you cakap tadi pintar daripada aspek apa. Okay. Kalau daripada segi akademik, yes. Tapi kalau kita melihat anak-anak pintar ni dengan anak tipikal ni daripada aspek ciri-ciri keterujaan ni, mungkin ada anak tipikal ni yang pintar tapi bukan seperti yang kita punya perspektif. Persepsi kita kena baiki persepsi kita. Kita ni kalau dapat 10A ataupun pergi jenis pintar ni, pintar, tapi ada anak-anak yang kat kampung tu sebenarnya pintar. Pintar, betul. Pintar kan. So ataupun talent, berbakat. Jadi
Jadi kita hanya boleh melihat sama ada, okey, saya bagi contoh. Di Hawaii, kita jauh sikit lah Tahu Hawaii. ni. Jauh ni. Di Hawaii, mereka melihat anak itu pintar sekiranya dia boleh berenang dengan baik. Dia boleh mengayuh dia punya sampan dia, Dia punya Mendayung sampan. sampan. Dia punya sampan tu kan pelik sikit kan dekat Hawaii tu kan. Dia boleh tahu kat mana tempat yang terbaik untuk menjali ikan ke, menangkap ikan ke. Dia boleh menyelam tanpa tongges ke apa ke selama berapa boleh. Itu adalah level kepintaran di masyarakat situ. Kita nak set tak macam tu? Okey, orang asal kan? Orang asal. Okey, kita kata orang asli ni dia perlukan bimbingan, dia masuk sekolah kena ada ni. Tapi cuba saya campak you, campak tu ganas sikit tu. Cuba saya letak you kat dalam hutan, boleh survive tak? Boleh survive tak? Nak cari makan. Boleh survive tak nak keluar ke, nak berjalan-jalan kat dalam hutan tu? Boleh tak? Tak boleh. So maksudnya daripada segi itu, anak-anak orang asli, orang asal ni, mereka pintar. Mereka boleh masuk hutan, dia boleh tahu kat mana nak pergi sana, kat mana arah sungai, kat mana dia tak ada batu penanda ke apa ke, tak ada. Dia boleh dengar bunyi rimau, dia boleh dengar bunyi buaya, dia boleh dengar bunyi semut, anai-anai. Kita tak dengar apa. Sebab masa dia membesar, dia develop, dia adaptasi terhadap persekitaran kita. Kalau anak-anak ni kita bawa dia ke IOI Mall. Saya rasa dia tak boleh survive. Okey, sebab dia pelik. persekitaran yang baru dengan orang yang tak ada keperluan bagi dia. So bila kita melihat kanak-kanak pintar dengan kanak-kanak biasa ni, dia punya implikasi senang je. Ciri-ciri autism ni dia akan menyerlahkan kepintaran seseorang tu dalam aspek yang berbeza. Dan kalau kita tindankan dengan kepelbagaian kecerdasan oleh Garnier tu, is it not Garnier? Garnier tu. Kita boleh nampak. Dia sama je macam adik-beradik je soal dia punya nama. So kita boleh nampak ada pertindanan. Kita boleh nampak kan yang logical, mungkin kan tu orang budak anak-anak Hawaii kan, nelayan kan. Lepas tu yang matematik, yang inter, lepas tu yang spatial. Yes. Okey, yang itu sebenarnya bagus untuk atlet. Kalau you tak ada ini, macam mana you nak baling bola masuk dalam basketball tu? Kan? Net tu ataupun you main golf kan. Orang main golf tu senang, sekali pukul lantun terus masuk kan. You tak bola tak ke mana-mana. So sebenarnya banyak teori-teori gifted ni dia bertindan. So bagi saya kita jangan terlalu sempit bila kata ini budak pintar. Kita kena tengok pintar daripada aspek mana. Aspek apa? Okey. Diverse kan. Pintar ni kan diverse dalam semua bidang. So kalau tengok kat sini, tingkah laku yang intensity tinggi adalah lebih prevalent. Dia kata lebih prevalent. So doesn't mean yang rakan sebaya typical tu tak ada. Ada. Tapi kalau you ada ciri ni, most probably you adalah pintar. Tapi kalau you pintar, doesn't mean you ada OE. Kan? Kadang-kadang orang yang pintar tu dia macam relax je, tak ada perasaan ke apa kan. So dia jadi macam tu lah. Kalau you ada ciri OE, you pintar in certain aspect yang sesuai dengan you punya area OE. Tapi kalau you pintar, katalah IQ you 180, doesn't mean you ada OE. Tak semestinya. Semestinya ada. Tapi doktor, kalau dia ada OE tu, adakah dia hanya akan satu ataupun dia boleh ada 2 atau 3 jenis? Sebab macam doktor kata tadi, OE ada psikomotornya, sensorinya. Dia boleh ada serentak tak? Ada yang ada kelima-lima. OE. Ada. Yang kelima-lima ni yang kadang-kadang problematik. Sebab semua area dia mempunyai hypersensitivity.
Jadi kalau bila dah ada 5-5 tu, saya rasa sangat mencabar lah kan. Sebabnya kita kalau satu, kita pun susah juga nak handle. Apatah lagi yang 5 kan. Mungkin doktor ada pendekatan yang ataupun satu formula yang boleh diguna pakai. Mungkin bukan dalam kami saja, dalam kalangan pensyarah, dalam kalangan pelajar pintar berberakat ni. Mungkin ibu bapa di luar sana pun ada kategori anak yang macam kategori OE ni, tapi mereka tak tahu macam mana nak handle. Mungkin doktor boleh kongsikan. Dia sebenarnya benda ni kita lihat daripada aspek tingkah laku. Apabila anak-anak tu tingkah laku dia off sedikit, right? Contoh ya, saya bagi contoh yang bukan negatif lah. Okay, ini kawan saya, anak dia cerita dengan saya. Dia kata dia nak bawa kereta, anak dia ni belum sekolah lagi lah, mungkin dalam umur 4-5 tahun kan. So lepas tu masa dia bawa kereta tu nampak pelangi. Lepas tu dia kata, tengok tu cantik tak pelangi. And suddenly anak dia menjerit ya, berhenti mak, berhenti. So dia pun tekan brake lah, pergilah ke tepi tu kan. So masa anak dia jerit seberhenti tu, dia ingatkan apa, botol susu jatuh ke, you know, like something drastic happen kan. Tapi rupa-rupanya anak dia turunkan tingkap, anak dia kata, cantiknya pelangi tu. Wah. Kan? So benda macam tu, kalau kita melihat di sebagai masalah, so tipikal ya, kita akan marah tau. Apa ni? Nasib baik mak tak langgar apa benda semua tu kan. Betul tak? Itu adalah respon tipikal kita. Jadi bila kita marah dia macam like, tadi kata pelangi cantik. Bila orang nak kata pelangi cantik, kena marah pula. Kena marah pula Kan? So, kalau kita tak tahu kalau kita tak tahu itu OE kan, so kita mungkin akan bertindak macam. Tapi kalau kita berfikir, wah dia appreciate dia hargai pelangi tu. You know? Dia kita kan banyak kan pelangi tu kali 7 apa semua kan. Okey dah ke, jom kita jalan. So it's not easy sebenarnya sebab kita terlalu biasa salah tafsir tingkah laku macam ni. Sebab kita tak nampak di sebalik kenapa anak ni orang kata compulsively cakap macam tu. Kalau macam contohnya bawa kucing jalanan tu kan. Kalau macam you jenis yang sendiri tak berapa nak sayang kan, kucing you marah, apa dia asyik kutip kucing je. Duit kita tak ada dah nak bawa dah pergi vet ke apa ke kan. Ataupun kenapa nak beli ikan buruk-buruk tu, ikan kecil-kecil tu, tak ada benda lah kan. Kita marah dia. So dia akan kata, salah ke dia nak selamatkan ikan kecil tu kan? Salah ke dia nak selamatkan kucing tu? Kesian kucing tu berkurap-kurap kan? Jadi maksudnya you dah cuba tukarkan dia punya kecenderungan, dorongan dia tu untuk berbuat baik. Kesayangan dia pada kucing, kesayangan dia kepada binatang. Itu sebabnya kadang-kadang parents ataupun orang dewasa anggap benda tu tak matang. You ni macam budak kecil lah. Ataupun kurang kawalan diri. Cubalah jangan bawa kucing balik. Kan? Cubalah jangan bawa orang terkejut. Maknanya doktor, kita kena faham parent atau cikgu pun kena faham tentang OE ni. Yes. Barulah kita boleh melayan mereka. Sebab contoh, pelajar yang saya sebut tadi yang dia minta izin merayu untuk dia pergi tanam kucing tu, dia selesaikan kerja dia sebab dia kata dia dah tak boleh tahan. Yes. Dan dia bayangkan bau tu dah hinggap ke hidung dia. Sedangkan dia jauh daripada kelas. Orang lain tak bau dia seorang dia bau. Dia seorang dia bau. Tapi mana dia punya OA tu sangat-sangat dalam. Yes. Dia boleh bau. Itu sensual OA dia lah. Yes. Jadi kalau kita tak faham, mana boleh dia keluar kelas tanpa tanpa sebab kan. Bukan kita marah dia. Biarlah kucing tu mati. Nanti adalah siapa-siapa ke ambil ke cleaner ambil tanam. Kan? Dia dah jauh pergi memikirkan nanti environment dia tak akan bau busuk. Dia dah bau dah sekarang kat hidung dia. Jadi memahami situasi OE dia itulah yang saya sebagai pendidik masa tu membenarkan dia. Go ahead. Betul. Settle yourself first. Otherwise dia tak boleh fokus dalam kelas. Dia senang aja. Dia senang je kita kan dengan anak-anak, tak kira lah anak-anak kita yang pintar ni, yang ada ciri ke tak ada ciri. Setiap tingkah laku yang dipamerkan tu mesti ada sebab. Settle yourself first. Yes, mesti ada sebab. Dia senang je kita kan dengan anak-anak, tak kira lah anak-anak kita yang pintar ni, yang ada ciri ke tak ada ciri. Setiap tingkah laku yang dipamerkan tu mesti ada sebab. Yes. Settle yourself first. Yes, mesti ada sebab. Dia senang je. Senang je kan dengan I think ada echoes kat sini. Yes, saya pun perasan ada Okay, tingkah laku yang dipamerkan tu mesti ada sebab. Yes. Tapi susah untuk faham. Tapi itulah hakikatnya mungkin stigma masyarakat ataupun ibu bapa.
Boleh ke doktor? Okay, so Ah. bagi saya kita kena lihat ni lah, keutujaan OE ni sebenarnya sebahagian daripada bakat dan juga kreativiti pelajar. Ini pun tak semua pelajar ada. Itu sebab dia bahagikan kepada 5 kategori. Dia bagi pada 5 kategori, maksudnya dia tidak fokus kepada orang kata yang talented seni. Dia tak fokus kepada yang sukan. Kalau kita tengok psikomotor tu, kita boleh tengok sukan ni Datuk Lee Chong Wei kan. Kita tengok Datuk Lee Chong Wei macam mana dia punya ketekalan dia, kalau kita tengoklah dia punya movie kan, dia ada movie dia kan. Bagaimana dia naik kan, dia punya determination semua tu bukan calang-calang orang nak berlatih sebegitu rupa. Lepas tu ini yang kata Puerto dengan Gaguil pun cakap, dia berkaitan rapat dengan aspek kepintaran. Again kita lihat balik kepintaran apa. Lihat balik. Jadi kalau kita bolehlah rumuskan apa benda lah kerjaan luar biasa ni, dia adalah satu perkataan intensity ni ataupun dan juga sensitivity, dia menyerap masuk tau dalam tindak tanduk ni. Dia orang tak fikir pun nak buat. Dia secara automatically bertindak balas terhadap rangsangan-rangsangan tadi. Jadi perilaku, pemikiran, perasaan semua tu dipamerkan. Okay? It's just that bukan dibuat-buat lah. Dia memang betul-betul automatik. Bukan dibuat-buat. Bahaya ni kalau dibuat-buat ni. Okay? Right. So, next. Apa ya? Doktor, kita pun menanti juga sekiranya ada soalan ada kepada para peserta, bolehlah ajukan soalan kepada Dr. Aliza ya. Sementara itu boleh, doktor. Ada lagi 5 minit je. Ada lagi 5 minit. Tapi doktor dah buat rumusan sebenarnya kesimpulan terhadap topik kita pada petang ini. Yes. Tapi sebelumlah sementara nak tunggu soalan tu, mungkin kita boleh kaitkan sikit doktor. Saya tertarik dengan doktor punya penerangan tadi tentang saya tanya satu soalan. Emosi. Oh ya, siapa tu? Saya Maslawati. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Dr. Aliza. Saya Maslawati Salam, Dr. Muhammad. Maslah. Okey, saya nampak salah satu ciri-ciri pelajar pintar ni adalah keterujaan emosi. Adakah semua pelajar-pelajar pemata pintar akan ada keterujaan emosi ni? Maksudnya dia macam kalau contohnya kita ada 4 orang anak, seorang anak kita memang ada ciri-ciri pelajar pintar dan salah satu cirinya adalah keterujaan emosi. Adakah itu one of the outstanding characteristics? Yes, Terima kasih. itu ada salah satu outstanding characteristic of anak pintar. Again, kita kena tengok dia pintar daripada aspek apa. Okey, Dr. Maslah, nanti kita bincang sebelah-sebelah bilik. Sebelah bilik je. Okey doktor, terima kasih kepada Dr. Maslah. Di sini ada satu soalan. Yes. Dr. Aliza, bagaimana kita nak bezakan bakat OA ini dengan kemampuan yang berbentuk mistik ataupun magic? Contohnya anak yang boleh menjadi perawat atau ada kebolehan melihat alam di sebalik mata kasar. Menarik soalan tu doktor. Boleh doktor jawab? Menakutkan soalan tu. Menakutkan juga, tapi pandangan ni datang daripada Sanizan. Okey, sebenarnya bila kita nak cakap tentang mistik, tentang magic ni, kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka nampak. It might be kita boleh brush off sebagai imaginary friend. Okay? Dan kalau kita nak apa katakan tu, nak katakan itu adalah salah satu ciri keterujaan, ya mungkin. Cuma kita bila dah masuk aspek alam gaib ni kan, sayang kat tangan lah. Cumanya kadang-kadang apa yang anak ini, apa yang macam saya cakap tadi lah, tingkah laku yang dipamerkan ini ada sebab dia, ada puncanya. Sekiranya lah punca tu disebabkan dia boleh nampak perkara-perkara yang kita tak nampak, yang berkaitan dengan orang kata alam mistik, dan kita kena carilah orang yang ahli dalam bidang itu. Dia kalau orang putih ni, orang western, dia akan katalah imaginary friend. Dia punya conclusion senang je, imaginary friend. Kalau kita ada macam-macam kan. Jadi mungkin itu juga kita boleh katakan ciri keterujaan daripada aspek sensory, sebab dia ada orang kata mata lain yang nampak perkara-perkara yang kita tak nampak. Ada lagi satu soalan doktor. Yes. Okey, bunyi begini. Saya ada kenalan yang selalu aktif. Jadi bagaimana saya nak bezakan antara keterujaan emosi dan juga ADHD?
Okey, sebenarnya banyak benda, banyak ciri ni overlap. Contohnya autism dengan ADHD. Kadang-kadang overlap, kadang-kadang dia. Tapi kalau aktif tu, kena tengok pula aktif macam mana. Ni soalan ni kan kurang jelas kan. Aktif macam mana? Apa yang aktif, tak boleh duduk diam ke? Banyak buat perkara-perkara yang untuk apa kata orang tu, merembeskan tenaga ke? Hyperactive kot. Hyperactive ke kan? Sebab kalau nak ikutkan, dia kata hyperactive dengan apa, ADHD ADHD. ADHD tu attention deficit. Maksudnya dia tidak boleh fokus dan pada masa yang sama dia hyperactive. Okey, dan ada kajian dalam kalangan anak-anak ADHD ni yang mempunyai ciri-ciri keterujaan. Okey, sebab dia hyper, dia ada tenaga. Jadi ciri keterujaan psikomotor. Jadi kalau kita nak bandingkan orang yang aktif tadi, saya tak clear lah dia aktif macam mana. Then kita boleh buat satu pemerhatian lah. Okay, dia aktif macam mana? Tak boleh duduk diam, panjat gunung, pergi berbasikal, itu aktif lah. So saya pun tak pastilah aktif macam mana yang kita kata. Kalau macam ADHD dia tak boleh fokus ya. Dia tak boleh fokus. Kalau macam dia aktif boleh panjat gunung apa tu, boleh fokus. So that is one way lah to differentiate antara yang bergerak aktif dengan ADHD. Okay, saya harap bolehlah kot jawapan saya tu. Bolehlah tu doktor. Masa pun dah cukup untuk 3.30. Kita dah sampai ke penghujungnya doktor. Alhamdulillah. Waktu yang last ni baru ada soalan-soalan masuk banyak ya. Tapi kita kesukaan masa, jadi setakat ini sahaja perkongsian dalam slot webinar ini. Terima kasih Dr. Aliza di atas perkongsian dalam topik yang dibincangkan pada petang ini, iaitu overexcitability, implikasi dan juga intervensi. Semoga kita dapat manfaat daripada perkongsian doktor tadi. Sekali lagi terima kasih doktor. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Kembali kepada Cik Ain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Puan Endang Pertiwi binti Saidi. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Aliza binti Alias untuk perkongsian mengenai pelajar pintar dan berbakat, overexcitability, implikasi dan intervensi. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya menjemput hadirin semua untuk bersama-sama membuka kamera bagi sesi fotografi. Okey, hadirin diminta bersedia. Dengan kiraan saya 3, 2, 1. Okey, sekali lagi 3, 2, 1. Okey, itu sahaja. Terima kasih atas kerjasama semua. Sekarang kita akan berhenti seketika dan kembali semula pada jam 3.45 petang. Sekian, terima kasih.